Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan kurnia yang Allah taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih-Nya menjadikan kita orang yang istiqamah di atas jalan iman dan hidayah, dan senantiasa berdamping dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Baik, hari ini kalau kira kita akan masuk pada surah yang baru. Sebab semalam kita habis surah Al-Baqarah. Cuma yang baru ni ada cadangan. Jadi apa kata kalau ambil surah yang biasa kita baca, surah-surah biasa yang kita baca seperti Al-Mulk ataupun Al-Kahfi ataupun Sajadah, macam itulah, supaya senantiasa kita baca tu boleh menjadi melengkapkan lagi kefahaman kita. Bagus juga sebenarnya, walaupun sebelum ni sebenarnya kita dah baca dalam tafsir tu, dalam siri kuliah-kuliah yang dulu, cuma mungkin tidak di sinilah. Jadi saya ingat mungkin kita boleh pertimbangkan kita baca surah Al-Mulk lah dulu. Surah Al-Mulk cuma lambat sikit lah kita nak boleh khatam tu. Memang cita-cita kita. Jadi mungkin kita ambil 1-2 surah sahajalah. Lepas pada tu kita kembali pula ke juzuk ataupun surah Ali Imran. Kemudian kita sambung balik, sebab matlamat kita bukan surah-surah pilihan semata-mata. Bahkan kita kalau boleh nak khatam baca Quran daripada awal sampailah habis. Cuma kelebihan surah-surah pendek ni, dia inti dia banyak berkaitan dengan akidah, dan kemudian dia juga surah yang kita amalkan setiap hari. Jadi mungkin kita ambil surah Al-Mulk, kemudian surah Kahfi. Saya ingat 2 tu lah. Lepas tu kita akan ulang balik dari surah Ali Imran dan sambunglah, insya-Allah. Matlamat kita kalau boleh kita nak khatam surah Al-Quran. Baik, kita pertimbangkan cadangan tersebut. Maka hari ini kita baca surah Al-Mulk, insya-Allah. Muka surat 562. Tak bawa? Bawa buku ni aja. Dia akan sambung-sambung. Bawa surah Quran kecil. Boleh lah, insya-Allah. Lima enam dua, ke surat 562. Al-Mulk, kerajaan, kekuasaan, boleh. Satu dua kosong. Surah yang ke-67. Kita ambillah satu surah ni, kemudian kita akan
satu atau surah Al-Kahfi, kemudian kita undur baliklah pada surah Ali Imran insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka hari ini kita ambil satu surah yang mana menjadi amalan kita membacanya pada setiap malam, kerana surah ni antara kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hiyal mani'ah. Hiyal mani'ah, iaitulah dia boleh menyelamatkan seseorang daripada azab kubur, Bahkan selain daripada itu, kelebihan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana riwayat al-Imam Tirmizi, inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at li sahibiha atau syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu, wa hiya surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk.
riwayat Al-Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, serta diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullah. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu ada satu surah dari Quran, bilangan dia 30 ayat, boleh memberikan syafaat kepada pembacanya atau beri syafaat kepada seseorang lelaki sehingga diampunkan untuknya, dan ia adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi kita faham daripada hadis ni, surah Al-Mulk antara keistimewaan dia memberikan syafaat kepada pembacanya atau memberi kepada seorang lelaki sehingga boleh mengampunkan dosanya di hari akhirat. Dalam riwayat yang lain, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabr. Wa kunna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah wa innaha fi kitabillah suratun atau suratun min man qara'a biha fi kulli lailah faqad aktsara wa ataba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa baca tabarakalladzi biyadihil mulk pada setiap malam, Allah akan mencegahnya daripada azab kubur. Dan kami, kata Abdullah bin Mas'ud, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dia sebagai surah penghalang, yakni surah yang menghalang daripada azab kubur. Dan sesiapa yang membacanya pada setiap malam, maka dia telah melakukan kebaikan yang banyak dan telah melakukan perkara yang elok. Jadi difahami daripada hadis ni bahawa dia antara fadilat dia ialah mencegah daripada azab kubur. Cumanya yang disebutkan membacanya bukan sekadar membacanya di mulut lah. Untuk mendapatkan fadilat syafaat Quran secara umumnya bukan sekadar pada bacaan, tetapi membacanya, beriman dengan khabar yang ada di dalamnya, dan beramal dengan perintah-perintah yang ada padanya. Jadi nak dapat kelebihan Quran ni bukan sekadar baca saja. Selain daripada baca, mesti beriman kepada isi kandungannya. Dan yang kedua atau yang ketiga, beramal dengan tuntutan yang ada di dalamnya. Ini erti kita dengan Quran. Sebab itu kalau baru ni Ustaz Pahrul Muhammad Jui, kenal kan? Ustaz Pahrul Muhammad Jui, dia kan selebriti juga masa TV9 ke dulu. Nah, tanyalah ustaz ke dia. Dia pun dia kata, banyak orang keliru. Dia kata berlama-lama atau belajar Quran dan mentadabbur maknanya lebih baik daripada berlama-lama dalam membaca dan memperelokkan taranumnya. Bahasa mudah gitulah. Au kama qala, lebih kurang dia kata macam tu. Mana ada orang ni daripada awal hidup dia duk baca Quran, duk betul tajwid, sampai habis bab tajwid nak baiki suara. Baiki suara ni lama, bukan sekejap. Betul tak?
nak sampai dia punya bagi masuk jawabul jawab dia tu. Allah, duk tekan macam tu. Bukanlah kita kata benda tu tak boleh. Saya dulu habis ngaji Quran, habis ngaji tahfiz dulu, mula-mula kita hafal Quran. Lepas habis tingkatan 5, tingkatan 6 tu, try lagi belajar. Mak suruh kata dia, kebetulan pula Cikgu Hussein yang juara juara tilawah antarabangsa tu, dia tu memang dulu mengajar di sekolah mak saya. Dia pun suruh pergi ngaji antarabangsa. Kata jangan. Dia kata tak sanggup, dia kata tak boleh. Kalau tak kan pergi ngaji antarabangsa tu, kena pergi ngaji bawah ni dulu. Dia kata tak apalah, pergilah cari tu, pergilah dekat dengan surau dekat Pasir Mas. Itu orang ngaji Quran, hafal Quran dah ni nampu. Dia baca tiap-tiap hari dia masa tu lah kali kira. Nak betul suara ni. Baca. Dia tempat saya belajar tu, dia tengah-tengah bandar Pasir Mas. Dia ada satu surau dipanggil Jami'iyah. Jami'iyah ni keliling tu ada stesen bas, ada stesen kereta sewa, ada kedai. Jadi dia punya speaker dengar habis satu bandar. Kebetulan masa saya mengaji tu tak ada aktiviti surau tu. Jadi Tok Bilal tu dia kata tak apalah, nak suruh dengar orang mengaji, dia pasang speaker luar. Saya pun mengaji hari pertama, baca dia kata sombang ni, dia kata suara ni. Hari kedua pun tak sapa juga, sombang ni suara. Hari kita pun turun dia suruh, duduk tengok belakang dia, mamak ni orang sombang tadi ni. Kena 3 hari lagu tu, pakai tak pergi tu. Tapi nak sebutnya payah lah. Itu motif yang kita nak sebut. Yang ada orang berlama-lama, mungkin kita kata tak boleh. Tapi seorang kan seumur hidupnya duduk dengan batu suara Quran tak baca, tak faham, maka Ustaz Baharu kata itu sebahagian daripada kekeliruan. Ramai orang keliru duduk berlama-lama. Kita tak kata tak boleh dah. Baca ni tujuan nak betulkan Quran, baca dengan tajwid betul. Tapi kalau lama-lama sampai kita nak berbetulkan suara tu, nak sampai ke satu sampai tak baca dalam bab ni, kelirulah pada dia. Wallahu ta'ala alam. Bukan kata tak boleh, biarlah seimbang. Kita nak baca suara sedap tu bagus. Dalam masa yang sama, mesti paling utama Quran ni ialah memahami intinya untuk kita beriman dengan isi kandungannya. Jadi mudah-mudahan kita, walaupun kita dah baca dah selama ni surah Al-Mulk ni, kita bukan sekadar baca, kita nak faham intinya, kerana dalamnya ada perkara-perkara keimanan yang besar. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman tentang Quran. Baik, jadi bacanya pada malam. Kelebihan dia baca waktu malam, sama ada lepas daripada maghrib, lepas daripada isyak, atau sebelum daripada tidur pun kita boleh baca. Bacalah di malam hari. Bermula daripada maghrib kita dah boleh baca sampailah kita nak tidur. Baik. Adapun makna dia, nama Al-Mulk sebagaimana yang ditanya ialah kerajaan. Maknanya dalam surah ni Allah Azza wa Jalla menjelaskan atau menunjukkan kekuasaannya dalam kerajaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maksud tabaraka? Tabaraka dalam tafsir pimpinan Rahman, dia adalah maksud dia maha berkat. Tabaraka ni daripada kalimah berkat. Apa maksud berkat ni? Berkat ni maksud dia sangat banyak kebaikannya.
Sesuatu yang berkat, walaupun sikit, kebaikannya banyak. Allah ni walaupun dia tunggal, satu-satunya dia, tak ada dua, tapi kebaikannya meluasi sekalian alam, sehingga segala kebaikan yang ada pada kita hari ini datangnya dari Allah yang maha berkat. Nah, itu maksud tabaraka. Sebab itulah juga bila kita memahami Allah lah punca segala kebaikan, punca kuasa dan punca kebaikan. Kalau kita nak cari keberkatan, carilah dari Allah. Kalau orang kata, pergi mari kita pergi salam dengan ustaz tu, ustaz tu dia berkat tu. Contoh, marilah kita pergi, ada seorang anak murid tu, dia kata dia ni minum ludah tok guru dia. Allahu Akbar, kita kata janganlah sampai tahap gitu. Tak ada keberkatannya pada manusia biasa ni, tak ada. Kalau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana Allah melimpahkan rahmatnya bagi Nabi dan sallallahu alaihi wasallam, dan segala asar daripada batang tubuh Nabi itu sahabat-sahabat mengambil keberkatan daripadanya. Itu pun kerana kelebihan yang Allah Azza wa Jalla kurniakan. Adapun lain daripada Nabi, tidaklah kita duk sungguh. Para sahabat dulu lepas daripada asar Nabi tak ada, habis lah. Tak adalah pula penduduk Madinah tu setiap kali pejuang-pejuang jihad balik ke rumah dia, pakai pergi sapu kuda dia, sapu baju dia, ambil berkat daripada pedang dia. Tak ada. Tak ada orang yang ambil berkat dengan ambil air semayangnya Abu Bakar, Umar. Padahal ni sahabat-sahabat Nabi yang besar. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab tu ada zaman dulu orang simpan panggil rambut Nabi. Kemudian rambut Nabi yang dicukur, orang ambil simpan. Macam-macam lah yang dia. Cumanya kalau orang tanya, hak Nabi ni ada lagi ke sampai hari ni? Jawapan dia, orang kata ada, tapi tidak ada satu pun artifak yang ada pada hari ini dapat dibuktikan secara bersanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak dapat dibuktikan secara bersanad, maka kemungkinan dia itu palsu ada. Sebagai contoh, orang kata ni rambut Nabi, dia pun tengok rambut Nabi tu panjang sampai macam ni. Kita kata bila masa Nabi ni rambut panjang macam tu? Tak ada. So kita meragui dia betul rambut Nabi. Kemudian ada orang kata ni darah Nabi simpan dalam kaca, pun kita meragui. Macam mana nak simpan darah lagu tu? Ada orang yang kata ni apa lagi? Capal Nabi. Ada sampai letak atas kepala lah, cium, ambil capal dengan bentuknya pula yang special, lain daripada yang lain. Kita juga meragui. Sebab apa? Tidak ada jalan sanad yang benar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul nak ambil berkat daripada Nabi yang sahih, hadis-hadis Nabi, perkataan Nabi, itu memang disampaikan secara bersanad sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anehnya pok kita sebahagian daripada orang kita, dia sangat suka benda-benda replika yang dikatakan milik Nabi yang tidak benar nisbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia melupakan hadis yang betul-betul sahabat-sahabat dulu jaga secara bersanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup bangga sanak serban, dia bangga sanak selipar, sanak jubah, sanak amal dia tak tanya.
Kalau orang tanya ni, kamu duk buat ni sambutan Maulid Nabi ni sampai jadi unta ni. No, ada orang ni sambut Maulid Nabi berlakon jadi unta. Tengok tak? Ada dalam gambar kan buat perarakan jadi dia jadi unta. Buat replika unta, kono-kononnya unta Nabi. Siapa yang bagi tahu kena buat macam tu? Tak ada. Sahabat-sahabat dulu tak pernah pun nak berlakon jadi unta. Buat berapa gitu. Jadi itu Nabi, lahir daripada Nabi lah. Apa kalau sahabat pun tidak, apatah lagi kalau nak pergi cari kubur-kubur keramat, wali-wali yang nak ambil berkat daripadanya, tak payah. Kalau betul nak dapat keberkatan, yang memberikan keberkatan kepada kita siapa? Allah. Kerana dialah Tuhan yang maha memiliki segala kebaikan. Semua keberkatan yang ada ni datangnya dari Allah. Jadi mintalah keberkatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan kepatuhan kepada Allah lah kita mendapat keberkatan. Baik. Tabarakalladzi, maha berkatnya Allah. Alladzi biyadihil mulku, yang mana pada tangannya, pada tangannya, alladzi biyadihil mulk, pada tangannya kekuasaan dan kerajaan. Itulah Allah ni, dia menguasai seluruh kerajaan dan kekuasaan sekalian alam. Dialah yang berkuasa. Apa saja, tak ada orang yang memiliki kuasa seperti mana Allah, dan tidak ada yang boleh mengalahkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ambillah raja mana-mana pun, segala kerajaan dia hanya sifat sementara, dan Allah lah yang memberikan, dan Allah lah yang boleh menarik daripadanya kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Itu ayat pertama. So dengan ayat ni kita menambahkan keimanan kita kepada Allah yang maha berkuasa, dan segala kebaikan itu datang daripadanya. Ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayah, dialah yang menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan mati dan hidup. Bila sebut menciptakan mati dan hidup, apa yang kita faham? Satu, kekuasaan dia lah. Dia yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Yang kedua, kita juga faham dalam ayat ni, hidup dan mati ni juga ciptaan Allah. Hidup dan mati ni Allah yang cipta untuk kita. Bererti mati yang diciptakan ini juga boleh dimatikan. Macam mana tu? Mati ini makhluk. Mati ini makhluk. Faham? Mati ini makhluk. Sampai satu hari mati ini akan dimatikan oleh Allah. Faham? Tak faham? Mati itu makhluk. Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta, allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Berarti mati ini adalah makhluk ciptaan Allah. Segala makhluk akan mati. Betul tak? Termasuklah mati. Bukti dia dalam hadis, akhirat nanti, setelah ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka,
Allah akan datangkan mati dalam rupa seekor kibas. Lepas tu Allah akan panggil malaikat dia, panggil, "Hai penduduk syurga, tengok sini. Halumma, pandang sini." Panggil pula penghuni neraka, "Hei ahli neraka, pandang sini." Semua pun pakak tengok belakang. Tengok ada seekor kibas. Tapi sebenarnya itu adalah kematian yang didatangkan dalam bentuk seekor kibas. Dia macam Al-Quran. Allah Ta'ala datangkan amal soleh kita dalam bentuk rupa seorang lelaki duduk menemani kita dalam kubur. Dia amal soleh dalam rupa seorang lelaki. Faham? Quran juga akan datang di hari akhirat, surah Al-Baqarah, dalam bentuk awan yang menaungi. Jadi makhluk-makhluk Allah ni Allah boleh buat dalam rupa yang dia kehendaki. Malaikat datang dalam rupa manusia, dia malaikat rupa manusia. Jadi di akhirat nanti salah satu kejadian yang akan berlaku, kematian ni akan datang dalam rupa seekor binatang. Lepas tu tengok belakang, nak buat apa ni? Allah Ta'ala pun sembelih. Matilah, mati. Apa isyarat dia? Setelah daripada mati itu tak ada, tidak akan ada lagi kematian. Maka ahli syurga yang duduk dalam syurga gembira, sebab nikmat yang dia kecampi dalam syurga ni tidak akan berakhir, kerana dia tidak akan lagi mati. Ahli neraka pun bila tengok lagi sengsara, sebab dia tahu sakit mana pun dia dalam neraka, dia tidak akan mati. Ini dahsyatnya. Hidup dan mati ni anugerah. Sebab tu ada orang sakit lama, akhirnya mati. Boleh jadi mati itu rahmat bagi dia. Sebab kalau dia sakit, kalau dia hidup lagi sakit. Ada orang macam tu. Dia kemalangan, kita tengok dia patah dan sebagainya. Kalaulah dia tak mati, nescaya lagi sakit. Tapi Allah takdirkan dia nikmat kematian. Ada sahabat kita yang mati kemalangan. Bila kita tengok dia punya cara sifat dia, Allah, kita pun rasa sedih. Tapi bila buat postmortem, akhirnya ditentukan kematian tu bukan waktu berlakunya kematian atau waktu tubuh dia patah ke berdarah. Dia mati, Allah cabut nyawa dia sebelum daripada dia jatuh daripada tempat yang tinggi. Jadi akhirnya dia sebuah kebaikan untuk dia. Ini sebahagian daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi Allah nak bagi tahu kepada kita, hidup mati ni Allah yang jadikan. Dia menciptakan mati, dia menciptakan hidup, dia bagi kepada kita. Hidup pun ciptaan dia, sebagaimana mati dia cipta. Dia yang anugerahkan kepada kita ni hidup. Kalau dia tak bagi kepada kita kehidupan, kita pun tak ada. Daripada kosong, zero. Macam mana kita nak datang ke dunia ni? Kerana Allah yang menciptakan kehidupan, dan dia bagi kepada kita kehidupan tersebut. Sebelum daripada ni tak ada apa. Hanya Allah sahaja yang ada. Walam yaku kulla syai'. Tak ada apa pun melainkan Allah. Lalu Allah menciptakan kehidupan, dan dalam kehidupan tu dia cipta pula kematian. Dalam satu masa zaman nanti dia akan matikan kematian, sehingga yang tinggal hanyalah kehidupan. Cuma dia bagi tahu kita liyabluwakum. Tujuan dia buat semua ni apa? Liyabluwakum, untuk dia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Liyabluwakum
Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya di antara kamu. Apabila berkata dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kenapa Allah Ta'ala sebut ahsanu amala, paling baik, dan Allah Ta'ala tak sebut aktsaru amala? Allah Ta'ala tak sebut dia nak uji kita siapa yang paling banyak beramal, tapi Allah Ta'ala sebut paling baik amal. Ada beza tak paling banyak dan paling baik? Ada. Ada orang banyak amalannya, tapi amalannya tak baik. Allah Ta'ala nak bukan yang paling banyak, Allah Ta'ala nak yang paling baik. Kata di Al-Imam Al-Khattabi, ahsanuha ay aswabuha, yang paling benar seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling baik ni ialah seperti mana hak Nabi ajar kepada kita. Sebab tu kita berpegang dengan sesungguh-sungguhnya, dan kita ajak semua masyarakat kita dalam beramal, buatlah seperti mana yang Nabi ajar. Sebab Allah ni nak uji kita bukan dengan paling banyak, Allah nak uji kita paling baik, iaitulah paling tepat seperti mana yang Nabi ajar. Kalau nak banyak, orang ni dia zikir juta, dia dah baca zikir sejuta kali. Kita tanya, siapa suruh mu baca zikir sejuta kali? Nabi suruh baca 33, contohnya lepas solat Nabi 33. Dia pun kata, tak, aku nak baca 300. Kita kata Allah Ta'ala tak suruh paling banyak, Allah suruh paling baik. Yang paling baik ni kata Imam Al-Khattabi aswabuha, yang paling betul seperti mana hak Nabi. Ni maksud ni lah yang kita duduk kempen selama ni. Waktu kita duduk mengajar di masjid kau, waktu kita mengajar di kelas kau, online kau, manhaj ni lah yang saya duduk nak suruh semua masyarakat kita faham. Bukan sebab kita nak ajak ikut kita, tak. Kita nak ajak ikut Nabi. Tujuan dia memenuhi maksud ujian Allah. Buatlah dalam hidup ni amalan, tapi yang penting buat seperti mana yang Nabi ajar. Kerana inilah maksud Tuhan utuskan Nabi. Kalaulah kita ni boleh buat amal tanpa petunjuk Nabi, buatlah mu nak buat macam mana, yang penting mu buat amalan banyak, maka tak ada, hilanglah maksud terutusnya Nabi itu. Kalaulah seorang tu boleh beramal tanpa petunjuk Nabi, why? Kenapa Allah Ta'ala hantar Nabi? Kalaulah anak murid ni boleh tulis jawapan macam-macam dalam kertas ujian, kenapa perlu ada skema? Baiklah cikgu tu tuliskan karangan dalam 300 patah perkataan. Budak pun tulis ha, hi, hu, ha, ho. Cukup 300 patah perkataan, habis. Kata cikgu, cukup 300 patah perkataan. Boleh tak? Mana boleh. Dia ada cikgu kata tulis mengikut surat rasmi, tulis karangan bebas mengenai tajuk sekian-sekian. Kita pun ada, ni pembukaan, ni isi, ni penutup. Kita buat begini-begini mengikut skema yang telah ditentukan. Nabi ni dia datang kepada kita untuk bawa skema amal ibadat. Daripada siapa skema ni? Daripada Allah yang maha memberikan pahala, daripada Allah yang dialah yang akan nanti menerima dan menolak amal ibadat, daripada Allah yang dialah pemilik syurga dan neraka. Dialah yang cipta kita, dan dia kata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa paling baik amalan daripada kamu? Jadi dia dah
soalan periksa tu dia bagi. Aku tujuan dia nak uji kamu siapa yang paling baik amalan. Jadi hidup ni ujian, test. Skema dia mana skema dia? Skema dia Allah hantar Nabi. Inilah skema kita. Zaman Nabi Musa, skema dia duduk dengan Nabi Musa. Zaman Nabi Isa, skema dia duduk dengan Nabi Isa. Jadi tidak ada orang boleh beramal mengikut syariat seorang Nabi melainkan ikut Nabi itu. Bila terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, skema amal ibadat ni duduk dengan siapa? Duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar salat 5 waktu. 5 waktu kita salat, jangan sampai 7 waktu. Nabi ajar subuh 2 rakaat. 2 rakaat, jangan tambah jadi 3 rakaat. Skema tu. Zikir Nabi 33, jangan tambah jadi 300. Haji ni wajib setahun seumur hidup sekali. Maka itulah yang kita kata. Kalau nak pergi lagi dia akan jadi sunat, tak jadi dah rukun. Pasal rukun hanya sekali. Skema tu duduk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak makan baca bismillah, nak tidur baca nak gini macam-macam. Skema amal ibadat duduk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita menolak kalau ada orang nak menokok nambah dalam agama. Benda hak Nabi tak suruh nak dijenamakan sebagai agama. Skema dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil benda ni bid'ah. Hak ni Nabi. Ada orang kata, tak boleh sebut bid'ah, nanti orang marah. Tuan-tuan, yang sebut perkataan bid'ah ni siapa? Nabi. Nabi yang kata, alaikum bisunnati. Hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnah para khalifah-khalifah yang datang selepasku, yang diberi petunjuk ni. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah, gigitlah, peganglah betul-betul seperti mana kamu gigit dengan gigi geraham. Nabi Musa. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati daripada perkara-perkara baru yang direka-reka dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Nabi yang kata, kerana setiap yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. So terma bid'ah ni siapa yang bagi? Nabi. Ada orang tak suka, ustaz ni sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Bukan ustaz yang bagi tahu, Nabi yang pesan. Nabi kata, hati-hati daripada benda rekaan dalam agama kerana ia adalah bid'ah. Ini kita bimbang sebab kita takut lari daripada skema. Ada sebahagiannya membahagikan bid'ah tu pada dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tapi kita kena tengok juga, jangan sekadar bahagi pada nama untuk justify semua yang kita buat, kita berkata bid'ah hasanah. Nak selamat. Tak boleh. Kena tahu ulama bahas bid'ah sayyi'ah macam mana, bid'ah hasanah tu macam mana. Ni asal kita buat semua bid'ah hasanah. Tak boleh. Jalan paling selamat, berpeganglah dengan sunnah. Sebab yang dia kata bid'ah hasanah tu sebagai sunnah hasanatan. Dalam satu hadis Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan. Dia menghidupkan satu sunnah yang baik. Benda ada dah asal dalam sunnah, orang tinggalkan, dia hidupkan sebalik. Dia tunjukkan jalan sunnah tu, orang ikut. Yang tu dinamakan sunnatan hasanatan. Yang kita duduk pesan tu lah dia manhaj kita. Bukan sebab kita nak balah dengan orang tu. Sebab kita nak memahami ayat Quran ni, kita nak beramal ibadat mengikut skema yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan teguhlah dengan sunnah. Sebab inilah yang kita akan bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal haya. Sebab dia menciptakan bagi kita mati, dialah menciptakan bagi kita hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Kalau buat banyak pun semayang 1000 rakaat semayang. Banyaknya dia semayang 1000 rakaat. Kita tanya, siapa yang ajar dia sampai 1000 rakaat? Sedang Nabi SAW semayang malam pun paling-paling dia panggil 13 rakaat. Ada yang berhujah boleh lebih daripada tu, kerana Nabi kata salat malam 2. Tapi tak nak semayang malam 1000 rakaat ni, berapa minit satu rakaat? Contohlah kita kira, cuba kita kira. Antara isyak dengan subuh berapa jam? Katalah isyak habis pukul 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 jam. 9 jam nak semayang 1000 rakaat. Katalah 10 jam lah kita bagi, mudah. 1 jam kena 100 rakaat. 1 jam 100 rakaat. 1 jam 60 minit. Nak 100 rakaat maknanya 1 rakaat kurang dari 1 minit. Baca Fatihah pun tak sempat. Nak rokok lagi, nak sujud lagi, nak tu lagi, nak semayang macam mana 1000 rakaat? Bahasa mudah lah kita fikir, congok-congok. Sebab tu kita buat hak Nabi ajar. Nabi ajar sederhana. Semayang rakaat dia, baca Fatihah boleh, baca surah boleh, rokok dengan elok, sujud dengan elok, tamak ninah pun ada. Bilangan rakaat Nabi tu ngam-ngam, pas-pas, seperti mana hak Nabi nak dan Allah Ta'ala redha. Jadi jangan kita duk melampau dalam bab ibadat ni sehingga kita melanggari benda hak Nabi SAW ajar. Walaupun bunyi banyak, tapi yang betul hak Nabi. Dan begitulah dalam semua keadaan. Hari tu ramai orang duk sibuk dengan Maulidur Rasul. Kita tidak mengingkari, nak memperingati Nabi, tak ada masalah langsung. Tapi bagaimana kita mengingati Nabi, itu yang kita sebut tadi dah. Ada orang buat perarakan jadi unta. Panggil 2 orang budak, pakai tubuh, pegang kepala macam unta, gambar. Berharap jadi unta. Bila masa dalam syariat Nabi ni Nabi suruh kita jadi unta? Ada orang buat pergi nasyid, bergendang, tepuk alat muzik, buat pula nasyid dalam masjid. Bila masa Nabi izinkan sahabat-sahabat dia main alat muzik dalam masjid? Masjid ni tempat kita berzikir, ibadat, solat, rukuk, sujud, baca Quran. Tiba-tiba duduk pergi menasyid, duduk gendang dalam masjid. Bila masa Nabi ajar macam tu? Dan dia kena nak memperingati Nabi macam mana? Memang boleh lah buat ceramah. Ini sirah Nabi. Buat ceramah, ajarkan sunnah Nabi. Kita kempen anak-anak buat qiyamul lail, ajarkan sunnah Nabi. Buat puasa sunat hari Isnin, buat puasa sunat hari Khamis. Ini cara kita nak ingat kepada Nabi yang benar. Qasidah ni nasyid je, sama lah level dia. Macam dalam masjid. Kalau tahu saya, qasidah dalam masjid gendang-gendang pun tidak ada zaman Nabi. Makna pula tak faham. Baik kita ambil hak faham betul. Jadi orang kita ni banyak benda-benda yang sebelum ni tak ada macam ni. Kalau kita tengok zaman tempat kita 10 tahun dulu tak ada macam ni tempat kita. Siapa kau di masjid UAE pun saya dengar baru ni duduk bergendang dalam masjid atas nama qasidah, atas nama nak ingat Nabi. Sahabat dulu ingat juga pada Nabi, lebih pada kita lagi sahabat-sahabat ingat Nabi. Tapi dia ingat Nabi dengan baca hadis-hadis Nabi. Kalau kita nak betul ingatkan Nabi, ni baca hadis Nabi, baca ayat Quran. Cara kita tu biar betul dengan hak Nabi nak.
Nabi SAW tak pernahlah setiap masa, setiap tahun hari Rabiul Awal, Nabi kata kepada sahabat, oh mari ni hari lahir aku ni, jom kita sambut. Tak ada. Kita nak maulid dalam bentuk mengingati Rasul, biar cara yang betul mengingati Rasul. Dekat Indonesia siap buat ni macam apa? Jamuan dia tu susung-susung. Habis je selawatan, dia panggil selawatan. Habis selawat dia punya 1000 makanan. Berubuk makanan. Kita kata beginikah cara nak mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau betul nak mengingati Rasulullah, ambil makanan pergi cari fakir miskin, pergi bagi kepada orang miskin. Bagi sedekah, bagi infak. Bukan duk main berubuk makanan macam gitu. Jadi benda-benda ni lah yang kita kata kita nak beramal agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak diterima oleh Allah kena ada 2 syarat, iaitulah satu lagi Al-Imam Al-Khattabi sebut akhlasuha. Imam Khattabi sebut ikhlas dan mengikut sunnah. Amalan nak diterima ni 2 syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah, dan yang kedua mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa huwal azizul ghafur. Cerita bab ni saja memang boleh panjang, tapi oleh kerana kita terikat dengan ayat Quran, kita berhenti setakat tu dulu. Nanti kita akan sambung pada minggu hadapan, sambungan pada surah Al-Mulk. Semoga Allah memberkati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.